Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, tanpa membuangkan masa, kita sambung lagi pelajaran kita iaitu gerakan kenderaan di air. Okey, semua orang tahu apa kenderaan yang bergerak di air? Sampan, bot, kapal air kan? Okey. Prinsip apa yang kenderaan di air ni guna untuk berada di permukaan air? Iaitu prinsip Archimedes. Okey. Archimedes. Okey, prinsip ni kata apa? Prinsip ni kata apabila sesuatu objek direndam sepenuhnya atau sebahagiannya dalam bendalir, objek itu akan mengalami daya tujah ke atas yang sama dengan berat bendalir yang disesarkan. Kamu mungkin tak apa faham sangat perkataan itu apa. Sekali lagi cikgu akan terang, insya-Allah kamu akan faham nah. Cikgu ulang balik nah. Apabila sesuatu objek, apa benda yang direndam sepenuhnya atau sebahagiannya dalam air bendalir, objek itu akan mengalami daya tujah ke atas yang sama dengan berat bendalir. Ini kena ambil faham. Okey, daya tujah kena sama dengan berat bendalir. Okey, baik. Daya tujah sama dengan berat bendalir yang tersesar. Okey, mari kita tengok set gambar ni. Okey. Objek, ni objek ni tak duk layar lagi ya. Okey. Berapa dia punya berat? 10 kan. Okey. Apabila objek ni dimasukkan dalam air, berat dia jadi 2. Mana lagi 8? Okey. 8 itu berat yang hilang sama dengan daya apung. Jadi 8 tu adalah daya apung. Daya apungan adalah daya yang bertindak pada objek apabila objek tenggelam sebahagian atau tenggelam sepenuhnya di dalam cecair. Daya apungan juga dikenali sebagai daya tujah. Okey. So yang daya apungan ni sama dengan daya tujah. Okey, baik. Jadi 8 ni adalah daya tujah. Jadi maksudnya sesuatu objek apabila berada dalam air dia akan jadi ringan. Dia berat dia hanya 2. 8 lagi adalah daya tujah. Okey. Baik. Dalam makmal kita akan guna eksperimen ni. Kita akan buat eksperimen ni. Okey, contoh blok kayu ni, okey. Kita akan masukkan dalam kita panggil alat ni. Apabila objek ni masuk dalam alat ni, air lebihan yang akan keluar. Air lebihan ni lah kita panggil daya tujah. Okey. Kalau kamu tak faham yang ni lagi, yang ni kita panggil tube Eureka, cik ingat dah. Tak usah lupa, ni panggil tube Eureka dalam makmal ada. Okey, baik. Cik bagi contoh macam ni. Ini besen kan, katalah ni sebuah besen. Air mula-mula yang ni ada 10. Katalah air ada 10. Okay, bila kamu masukkan batu, katakan batu, air ni akan naik, betul tak? Dia akan naik, air ni naik, kata jadi 12. Jadi 2 lebihan 2 kan, okey. 12 tolak 10 sama juga 2. 2 ni lah kita panggil daya. 2 tu lah kita panggil, sekejap nah. Kita panggil daya tujah. Ingat nah. Baik. Okey. Cikgu nak tunjuk kamu satu perahu. Okey. Perahu dalam air. Okey, ni air. Okey. Okey, ni kita panggil berat. Daya berat lah. Ini kita panggil daya tujah. Okey, baik. Supaya perahu ni tak tenggelam, daya tujah dia mesti sama. Mesti dengan daya tujah sama dengan bendalir. Maksudnya daya tujah ni kalau 10, ini pun kena 10, baru dia tak tenggelam. Okey, kalau berat ni 12, dia 8, maka dia akan tenggelam. Nah, kalau tak mau bagi tenggelam, bagi dia sama. Daya tujah sama dengan berat. Okey. Kita tengok seterusnya nah. Okey. Ni cikgu tunjuk supaya kamu lebih nampak
Dengan jelas. Samalah yang tadi ya, cikgu terangkan tadi ya. Ini pun sama, ni tip Eureka kita guna di makmal. Mula air tak duduk sini, air duduk bawah sikit tangan ni je. Dia letak blok kayu ni, air naik atas, yang lebihan ni keluar. Yang keluar ni lah kita panggil daya tujah. Okey. Baik. Aplikasi kenderaan di air. Okey, kita nak belajar kapal selam. Macam mana kapal selam dia boleh tenggelam dan dia boleh timbul. Okey, pertama kamu kena ingat kapal selam mempunyai kita panggil tangki balas. Okey. Baik, untuk tenggelam, tangki balas akan diisi dengan air sehingga berat kapal melebihi daya tujah ke atas. Okay, ingat tak tadi? Masa cikgu cerita gambar perahu, cikgu lukis gambar perahu tadi. Kan? Okey, cikgu kata, kalau berat ni 12, okey, ni beratnya, kita panggil daya beratnya. Kalau daya berat ni 12, kalau daya tujah ni 8, dia tenggelam. Ingat tak? Okey, so berat ni lebih. Baik. Sebab itulah kapal selam dia ada tangki balas. Tangki balas diisi dengan air. Bila isi dengan air, berat kapal akan menjadi melebihi daya tujah. So dia akan tenggelam. Untuk timbul, tangki balas pun dibuang air. Nak timbul dia kena buang air. Supaya apa? Supaya berat ni dia jadi ringan 8 contoh. Yang ni dia akan jadi 12. Okey, so dia akan timbul lah. Okey, baik, kita perbesar sat gambar ni. Tengok. Okey, ni tangki balas. Cuba tengok ni. Nampak tak tangki belah air ada sikit? Belah sikit, dia akan jadi ringan kan? So dia akan timbul. Okey. So bila berat dia kurang, daya tujah ke atas ni akan lebih besar. Berat air ni katalah 8, ini 12. Dia akan timbul. Okey, untuk dia tenggelam, nampak tak? Dia nak tenggelam kan? Okey, yang ni berat dia katalah berat dia kena 12 lah. Okey, daya tujah dia daya tujah dia 8 lah. Macam tu untuk dia tenggelam. Okey. Okey, tengok next. Okey. Ni gambar tadi. Okey. Yang ni dia nak timbul, ulang balik dia timbul tadi nah. Dia timbul berat dia kena kurang. Okey, daya tujah kena lebih. Okey. Yang ni dia kata yang ni ini dia nak tenggelam. Okey. Bila dia nak tenggelam, berat dia kena lebih lah 12, daya tujah dia kena 8. Ini pun dia tenggelam lagi. So berat dia kena 8, daya tujah dia berat dia kena lebih daripada daya tujah. Ingat ni 8 daya tujah lah. Okey. So ni tangki balas, dia kena buang dan isi air. Okey. Senang je kan? Okey. Kapal laut contoh. Kapal laut masih lagi berada di dia berada di air kan. So dia gunakan operasi kenderaan di air. Okey. Macam tu juga kapal daya tujah ke atas kapal sama dengan berat, baru dia tak tenggelam. Okey. Maka kapal tidak tenggelam. Okey, sama contoh perahu tadi. Okey. Baik, sekarang kita nak tengok pula kenderaan di udara. Tadi kenderaan di air, apa beza? Di air tadi kita guna prinsip Archimedes. Macam mana nak ingat? Yang air senang je nah. Kalau air kita ingat A. Archimedes. Okey. Air A. Nah. Jadi sekarang kita tak nak belajar dah kenderaan di air. Kita nak belajar kenderaan di udara. Okey, di udara dia menggunakan prinsip Bernoulli. Okey, Bernoulli itu dia kata apa? Hal laju tinggi, tekanan rendah. Ni kena ingat. Hal laju tinggi, tekanan rendah. Sebelum tu kita kena tahu dulu. Okey, ni berat, daya angkat. Tadi dekat kenderaan di air dia ada daya tujah kan? Tapi kapal di udara dia ada daya angkat, bukan daya tujah. Okey, ni ke belakang kita panggil daya seret, yang ni kita panggil tujah. Ni tujah ke depan. Okey, baik. Okey, kapal terbang direka khas berbentuk aerofoil. Nampak aerofoil ni, nampak tak ni? Ni aerofoil. Aerofoil. Aerofoil dia bentuk macam ni, macam ikan haruan. Kenapa? Supaya rintangan udara tu berkurang. So bila rintangan berkurang, dia dapat bergerak dengan laju.
Okey. Okey, kita nak belajar pula tentang enjin jet dan roket. Okey. Okey, kita tengok dulu rupa paras dia. Kita kenalkan dulu yang penting-penting sahaja nah. Okey, ini kita nampak udara masuk. Udara masuk. Ini apa ni? Okey, ini jet ini jet. Okey, jet. Okey, jet ni dia bergerak di angkasa, dia tak bergerak di angkasa lepas. Jet ni bergerak di dalam atmosfera. Sebab tu dalam atmosfera kita ada udara. So dia boleh sedut udara masuk. Okey. Untuk pembakaran, udara digunakan untuk pembakaran dalam enjin dia. Okey. Kita tengok pula ini roket. Sorry, besar sangat. Okey. Ini kita tengok roket. Okey, baik. Kalau roket, yang pentingnya dia kena bawa ni oksigen. Kenapa dia kena bawa oksigen? Sebab dia angkasa lepas tidak ada oksigen. Jadi dia kena bawa. Tetapi jet tadi dia hanya bergerak di dalam atmosfera. So udara banyak. So dia tak boleh bawa, dia sedut masuk. Tetapi roket ni dia kena bawa sebab dia bergerak di angkasa lepas. Angkasa lepas tak ada oksigen. Okey, dia juga bawa hidrogen. Okey, untuk pembakaran dia. Dia menggunakan hidrogen. Okey. Next. Okey, kita nak banding bezakan antara enjin jet dengan enjin roket. Okey, pertama kita tengok dulu persamaan, iaitu kedua-duanya menggunakan prinsip keabadian momentum. Tengok balik momentum, apa formula momentum? Okey. Hal laju kali apa? Okey. Baik. Perbezaannya, okey. Binaannya dia ada sayap. Kalau jet dia ada sayap. Kalau roket dia berperingkat, dia macam ni saja. Berperingkat. Nah, itu kita panggil berperingkat. Ini macam lilin pula. Okey. Sorry nah. Tak apa, kamu tengok baliklah nah gambar jet, gambar roket nah. Okey. Sebab dia pergi ke asal lepas ni berperingkat. Dia bawa sini apa tadi? Bawa oksigen, bawa hidrogen. Okey. Kawasan berfungsi dia di atmosfera saja. Yang ni atmosfera dan angkasa lepas. Okey, bahan api dia guna bahan api kerosin. Yang ni guna hidrogen. Kalau oksigen dia ambil dari atmosfera saja. Ini dia kena bawa. Operasi dia menggunakan mampatan udara. Pembakaran bahan api. Yang ni dia menggunakan pembakaran bahan api sahaja. Dia tak ada mampatan udara. Okey, cara pelancarannya, okey. Dia menggunakan landasan. Semua biasa tengok kan penerbang nak naik macam mana, jet nak dia guna landasan dulu baru dia boleh terbang. Dia ambil lajak di landasan. Tapi roket tak ada landasan, dia secara tegak. Okey, untuk memahami prinsip Bernoulli, sebab untuk kenderaan di udara dia menggunakan prinsip Bernoulli. Okey. Ini soalan selalu keluar soalan objektif nah. Okey, mari kita tengok faham dia ni. Okey, dia akan bagi soalan objektif macam ni, gambar macam ni. Okey, macam mana kita nak kena faham? Okey, kamu tengok sini nah. Di sini hal laju dia mesti tinggi. Bila hal laju tinggi lawan di sini highest pressure, maksudnya tekanan tinggi. Pressure dia tinggi, highest pressure. Okey, tekanan tinggi. Bila tekanan tinggi, lawan dia hal laju rendah. Ingat tak lagi kita belajar kat puasa depan tadi, prinsip Bernoulli mengatakan apa? Kalau hal laju tinggi, tekanan mesti rendah. Okey, tengok. Kalau sini tekanan dia tinggi, lawan dia hal laju rendah. Okey, C pula di sini tekanan dia rendah, lawannya hal laju tinggi. Kami ingat macam tu saja. Kalau dia suruh tanda paras air, tengok sini ya. Tekanan tinggi kan sini. Bila tekanan tinggi, dia tolak air naik ke sini. Tekanan sini rendah kan, tengok dia tolak air kat sini saja. Sebab sini tekanan rendah, dia dapat naik air dapat naik kat sini saja. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, beza dengan pipe tadi kan. Ini rajah dia lain sikit lah. Okey, masih sama lagi. Di A ni masih di tekanan tinggi. So, lawan dia adalah hal laju mesti rendah. Okey, cuba tengok tekanan tinggi. Nampak ayat naik tinggi. Okey. Okey, yang tadi C kan. Dia punya tekanan paling rendah. Yang ni dia dekat sini. Okey, B ni tekanan rendah. Sebab tu dia dekat sini saja. Hal
halaju dia lawan dia halaju tinggi. Okey. 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 Yang ni tak mau tengok air. Kita nak tengok air, iaitu udara. Okey, cuba tengok sini. Sama yang tadi, tekanan tinggi kat sini. Halaju mesti rendah. Tekanan siapa yang tinggi? Tekanan udara. Nampak tak? Bila tekanan udara nampak ni. Sini panjang dia mungkin 12. Yang ni panjang dia mungkin 6. Okey, kita tengok yang putih ni. Jangan tengok biru nah. Tekanan dia tinggi. Sini tekanan dia rendah. Lawannya halaju mesti tinggi. Sini halaju tinggi. Sini halaju rendah sebab tekanan dia tinggi. Okey, jangan tengok air. Tengok yang putih sebab ni udara. Yang first tadi, kalau tengok ulang balik nah. Yang ni kita tengok air. Biru ni. Okey. Next. Okey, yang ni kita tengok yang putih, udara, nah. Okey. Okey, ni pun terbalik. Yang ni kan tadi kita tengok air, sekarang kita tengok udara juga. Okey. Baik, di sini masih lagi tekanan tinggi. Bila tekanan tinggi nampak tak? Dia punya ni. Panjang ni mungkin 12. Okey. Dekat sini tekanan rendah. Nampak tak? Mungkin 6. Kita jangan tengok air lah. Tengok udara. Senang je kalau kamu faham yang ni. Okey, baik. Terima kasih. Setakat tu saja. So, kita dah habis tajuk gerakan bab 5. Okey, nanti cikgu akan masuk bab 6 pula. Okey, terima kasih.